Okey je, sihat je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Lebih dahulu yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatan Kuasa, seterusnya tuan-tuan hadirin muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesihatan, kekuatan dan kelapangan waktu untuk kita sama-sama dapat hadir mengimarahkan surah Al-Qudus ini. Seperti kelaziman kita tuan-tuan khususnya dapat mengimarahkan dengan solat berjemaah untuk setiap waktu solat fardu di surau ini. Alhamdulillah. Dan kita pada kesempatan ini kita meneruskan selepas solat maghrib tadi, kita sama-sama untuk kita duduk dalam majlis ilmu ataupun program yang disusung oleh pihak surau. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkatan dan Allah berikan ganjaran pahala. Muslimin yang dirahmati Allah, sepotong hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa majtama'al qaum fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa rahmah. Hadis Nabi yang menyebut tidak berkumpul sesuatu kaum di rumah, iaitu di rumah, di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, iaitu tujuan berhimpun di rumah-rumah Allah ini untuk membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan juga untuk mempelajari daripada kitab-kitab Allah tadi, belajar, illa nazalat alaihi sakinah wa rahmah, melainkan diturunkan oleh Allah kepadanya sakinah, iaitu ketenangan, dan juga rahmah, kasih sayang Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan keberadaan kita semua pada saat ini yang berhimpun, yang berkumpul min buyutillah, di antara salah satu daripada rumah-rumah Allah. Di persen 16 ini ada surah Ar-Radah, ada surah Jintan, ada surah Ar-Rahman. Itu di antara rumah-rumah Allah, masjid-masjid dan seterusnya lah. Melainkan untuk kita mempelajari ilmu yang terkandung dalam kitab Allah. Yatadarasunahu, kita nak pelajari tentang ilmu-ilmu yang diajarkan kepada kita, terutama yang berkaitan dengan fiqh. Tajuk kita adalah fiqh munakahat, fiqh perkahwinan. Tentu yang dirahmati Allah, dengan sebab tadi kita berkumpul nak belajar sini, Allah turunkan sakinah, ketenangan, dan juga rahmah. Ketenangan ini semua orang nak kahwin, nak jadi, nak dapat keluarga yang sakinah, yang penuh dengan ketenangan. Tadi saya balik kerja tadi, saya tengok kenapa bawah blok saya ni ramai orang berkumpul dan ada polis. Saya ingatkan ada kes kecurian ataupun berlaku pergaduhan. Bila saya tanya kenapa ramai ni, dia kata pukul isteri. Suami pukul isteri, tuan-tuan. Dan terpaksa panggil polis. Sebab apa?
Suami pukul isteri, kita nak masuk campur ni susah. Isteri minta tolong, cek. Jadi serba salah. Orang yang tengok nak pergi, tapi tolonglah juga. Tapi ialah akhirnya panggil polis. Datang. Apa panggil, wallahu alam lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tanya kenapa boleh jadi gini. Dia kata ni bukan ki polis pun, bukan ki jenayah pun, polis pun tak boleh tahan suami tadi nak reman beberapa hari kan, tak boleh. Sebab ini adalah keganasan rumah tangga dia. Dia tanya kenapa, dia kata jiran kata dia selalu bergaduh. Dia dah tak kerja lama, isteri yang sara dia. Duduk atas rumah kuartus nama isteri. Jadi kawan-kawan yang lain tahu bahawasanya mereka ini sentiasa bergaduh, sentiasa bermasalah dalam rumah tangga. Jadi kalau bergaduh dan juga ni tak adalah sakinah tadi, tak adalah ketenangan tadi. Tidak ada ketenangan. Sebab Nabi Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah memberi isteri. Allah kurniakan jodoh. Kita tak tahu siapa jodoh kita. Mungkin dulu imam bercinta dengan orang lain, tapi berkahwin dengan orang lain. Mungkin kalau tanya orang lain pun, masa sekolah dulu bercinta dengan orang lain. Masa kat universiti, mungkin masa kat belajar polis, berkawan dengan orang lain. Tapi bila dah kerja, kahwin dengan orang lain. Banyak kan berlaku. Itu dia katakan jodoh. Bukan kita yang tentukan, Allah yang tentukan. Dan Allah jadikan perkahwinan tadi litaskunu ilaiha, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Bila kita senang hati dan kita hidup mesra dengan pasangan kita, Allah kata waja'alna bainakum mawaddatan warahmah. Allah datangkan dua sifat, iaitu sifat mawaddah, sifat kita berkasih sayang dengan pasangan kita, bawah rahmah, dan kita berkasihan belas kepada pasangan kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi, yang dah berkahwin ni semua Allah kurniakan dua sifat ni. Tapi kalau kita tak jaga, kita tak ni, Allah tarik dua sifat ini. Banyak tuan-tuan, Allah tarik dua sifat ni, warahmah ni, tidak berkasih sayang, berlaku curang, berlaku tidak setia dengan pasangan, berlakunya tidak jujur dengan pasangan, tipu, kata pergi situ pergi sini. Banyak tuan-tuan, banyak tipu pasangan bila tidak ada warahmah. Dan juga yang paling sedih, tidak ada warahmah, tidak ada kasihan belas. Pukul isteri, dera isteri, menyakitkan hati dengan kata-kata yang menyakitkan. Itu termasuk dalam tidak ada kasihan belas. Isteri ni cakap tinggi sikit pun dah menangis dah, air mata dah banyak dah. Apatah lagi kalau pukul, tuan-tuan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah kurniakan sakinah kepada kita dengan kita duduk dalam majlis mengingati Allah, dengan kita belajar apa yang terkandung dalam pengajian yang disusung oleh pihak surau. Mudah-mudahan kita dianggap kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah turunkan sakinah, Allah turunkan ketenangan kepada kita, keluarga kita insya-Allah, dan juga rahmat Allah sentiasa turun kepada kita. Lebih-lebih lagi kita minta kasih sayang Allah, Allah lindungi kita daripada wabak COVID-19. Sekarang ini kita takut dengan virus baru ni, dengan varian baru ni, virus COVID kita takut dah Omicron, payah nak sebut pun. Dulu kita takut dengan Delta kan. Jadi sekarang ni tuan-tuan, dengan rahmat Allah, mudah-mudahan Allah lindungi kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ini kita nak sambung balik satu perbahasan yang saya kira saya pernah terangkan di sini dulu, berkaitan dengan perceraian yang dilakukan oleh pasangan, yang dilakukan secara berkali-kali, dan asbabnya kenapa, dan dari segi hukumnya, dan juga bagaimana nak menyelesaikan. Saya ingat saya dah cerita. Cuma pada malam ini kita nak bincang berkaitan dengan satu yang ada sedikitlah yang menjurus kepada muhallil
ataupun disebut sebagai Cina buta. Tak tahulah kenapa ada perkataan Cina yang buta tadi dalam perkahwinan orang Islam. Saya pun tak tahu lah. Tapi dalam bahasa Arab, bahasa fiqh, dia sebut muhallil, iaitu menghalalkan benda yang tak boleh tapi dihalalkan. Itu benda ini Allah sebut, Nabi sebut la'anallah, dilaknat oleh Allah. Baik, sebelum ni saya cerita ada satu pasangan yang bercerai berkali-kali dan ada yang dia buat pendaftaran, pengesahan di mahkamah dan juga pendaftaran di pejabat agama tentang cerai tadi, talak satu, cerai kali kedua, dan rujuk pun ada yang dibuat di pejabat agama dan ada yang rujuk sendiri. Dan bila dia bercerai kali yang ketiga, dia tak rujuk ke mahkamah, dia tak rujuk dengan pejabat agama, dia pergi nikah balik dengan suami yang baru. Dan selepas itu dia bercerai balik dengan suami yang baru, dia datang balik nikah dengan suami yang pertama, dan dia cerai pula dengan suami yang pertama tadi. Dia pergi ke mahkamah, mahkamah kata dia dah bercerai talak 3. Datang ke pejabat agama nak rujuk, kita kata tak boleh, kami nak rujuk syar'i. Itu terpulanglah kepada diri sendiri, sebab dulu pun ada yang dia buat tanpa rujuk pejabat agama. Baik, persoalannya, saya ingat saya dah cerita dah kepada tuan-tuan tentang isu ni. Persoalannya, kenapa pasangan ini dia berkahwin dengan suami yang kedua dan dia bercerai dengan suami yang kedua. Setelah dia mengetahui bahawasanya dia dah bercerai dengan talak 3. Setelah dia mengetahui bahawasanya dia dah bercerai talak 3, cuma dia tak buat pengesahan dengan mahkamah dan dia tidak datang ke pejabat agama. Dia tidak datang ke pejabat agama untuk direkodkan perceraian dia untuk kali yang ketiga. Dia tak datang sebab dia tak pergi mahkamah. Akhirnya dia kahwin lain dan dia bercerai dan dia datang nikah balik. Jadi itu dah senario. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, katakan perceraian yang telah pun terjadi dengan talak 3 ini, ada tak dalam Islam untuk mereka ini kembali hidup sebagai suami isteri? Ada tak? Memang tak ada. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 230, Allah Subhanahu wa taala menyebut fa in talaqaha fala tahillahu. Sekiranya dia telah mentalak, suami tadi telah mentalak isterinya, maka fala tahillahu, maka dia tidak halal baginya. Dengan talak yang 3 tadi, tidak halal bagi suami tadi untuk dia kembali dengan isteri dia. Hatta tunkiha zaujan ghairaha, sehinggalah dia berkahwin dengan suami yang lain. Itu ayat Quran. Tapi ayat ini umum. Bila umum ini, itu yang kadang-kadang ada orang yang pergi kahwin lain, lepas kahwin terus dia cerai. Ataupun dia kahwin lain, dia berjanji kahwin seminggu, lepas tu dia cerai. Sebab dia berpegang kepada ayat ini. Hatta tunkiha zaujan ghairaha, sehinggalah dia berkahwin dengan suami yang lain. Itu ayat Quran. Tapi ayat Quran ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia disarahkan lagi kadang-kadang bila umum macam itu ada hadis. Ada hadis Nabi yang memperincikan pernikahan dengan suami yang lain tadi macam mana. Kalau dia memenuhi pernikahan dengan yang cara yang dibenarkan oleh syarak, maka barulah boleh dia balik dengan, nak kahwin balik dengan bekas suami pertama, baru boleh. Kalau setakat nikah, lepas tu cerai, tak boleh balik lagi. Syarat dia bila dia berkahwin dengan suami yang kedua, syarat dia macam mana? Mesti berlakunya hubungan. Sebab itu ada hadis Nabi yang berkaitan dengan orang yang mentalak isteri dengan talak 3, kemudian bernikah dengan orang lain dan ditalaknya sebelum dukhul, sebelum berlakunya dukhul. Macam mana Nabi kita ni? Kalau dia dah bercerai dengan suami dia dengan talak 3 dan dia kahwin dengan lelaki yang lain dan dia bercerai dengan suami yang baru tadi sebelum mereka dukhul. Mungkin dukhul ni seorang rasa payah nak sebut. Bahasa mudah sebut jima' lah. Ataupun hubungan suami isteri. Itu lagi mudah. Dia bercerai sebelum mereka ini sempat bersama. Macam mana? Fiqh
Kalau ayat tadi umum, hatta tunkiha zauja ghair, sehingga dia berkahwin dengan suami lain. Tidak cukup dengan itu saja. Mesti bila dia berkahwin dengan yang suami yang lain, perlu berlakunya hubungan tadi. Dan ini diceritakan oleh isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan seorang perempuan datang berjumpa dengan baginda Nabi, mengadu dengan Nabi bahawasanya dia telah diceraikan. Dan dalam hadis ini dia sebut ja'at mar'atu Rifa'ah al-Qirzi, telah datang seorang perempuan iaitu isteri Rifa'ah Al-Qurzi. Nama dia ialah At-Tamimah bin Abdurrahman. At-Tamimah nama dia bin Abdul Wahab. Dia datang berjumpa dengan Nabi, dia cerita dan dia bercakap dengan Nabi, inni kuntu, sesungguhnya aku inda Rifa'ah fatalakani qabatta talaki. Dia kata sesungguhnya aku berada di sisi suamiku lah, di sisi Rifa'ah, dan Rifa'ah ni fatalakani, dia mentalak saya. Qabatta dengan talak yang putus. Qabatta talaki, dengan talak yang putus. Berarti dia talak isteri dia tadi dengan talak yang putus. Berapa haji talak putus ni? Talak 3 lah. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Talak ini dia ada beberapa jenis. Pertama sekali, dia ada talak yang dipanggil talak sunni, talak bid'ah. Talak sunni ini talak yang memenuhi kehendak yang dibenarkan oleh syarak. Contohnya, dia mentalak isteri ketika isteri dia dalam keadaan suci dan tidak disetubuhi, maka sunnilah. Kecuali dia talak isterinya ketika isteri berada dalam haid, maka dia jadi bid'ah. Talak jatuh tapi hukumnya haram, berdosa. Bid'ah. Yang kita nak, yang kalau yang bagusnya yang sunni lah, yang dikehendaki oleh bid'ah ini yang dilarang. Daripada sunni, daripada bid'ah ini dia ada dua. Dia ada dua pula. Iaitu dia ada yang raja'i, dia ada yang bain. Ada yang sunni yang boleh dirujuk. Ada yang sunni tapi tak boleh dirujuk. Macam dalam kes ini mungkin dia jadi sunni, dia tak kata dia dalam, tapi dia tak boleh dirujuk sebab dia dah jadi talak bain. Dia bukan talak raja'i. Talak bain ni pula dia ada dua. Dia ada bain surah, bain kubra. Talak 3 ni ialah bain kubra. Memang tak boleh dirujuk. Kalau bain sughra ni macam talak yang dilakukan secara fasah. Talak yang dilakukan secara fasah, maka dia jadi talak bain sughra. Suami yang bercerai dengan cara fasah, isteri membuat fasah, maka dia tak boleh rujuk. Dia tidak termasuk dalam kategori talak raja'i. Ataupun talak yang dilakukan secara tebus talak, itu khulu. Maka keputusan yang diputuskan oleh mahkamah bercerai dengan bayaran oleh isteri kepada suami yang dipanggil sebagai talak khulu ni atau tebus talak, dia pun termasuk talak bain surah. Talak bain ini dia tak boleh rujuk. Kalau talak 3 memang tak boleh rujuk, melainkan dengan berkahwin lain dan baru boleh kahwin. Talak bain surah ini, talak yang tadi disebut tadi, dia kena nikah semula. Kena dengan akad nikah semula. Tak boleh dengan lafaz rujuk. Tak boleh. Beza dengan raja'i. Bila sebut nikah semula ni, dia kena memenuhi rukun-rukun nikah lah. Kena ada ijab kabul, adanya wali, adanya saksi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi dalam kes ini, qabatta talak ini dengan talak yang putus tadi, dengan talak 3, maka dia dicerai dengan talak bain kubra. Dan dia cerita fatazawwajat in Abdurrahman bin Zubair, dan dia kata dia pun telah berkahwin dengan Abdurrahman bin Zubair. Isteri Rifa'ah tadi dah berkahwin dengan lelaki lain bernama Abdurrahman bin Zubair. Wa ma ma'ahu illa, dan dia hidup bersama dengan suami yang baru tadi, illa misla hudbatis saw, melainkan dia ini seumpama kain yang terbiar gitu.
dalam bahasa ini, bahasa kinayah lah, bahasa kita hari ini ialah mati pucuk. Suami yang kedua tadi dia tak boleh nak melaksanakan kewajipan dia sebagai seorang lelaki, iaitu tak boleh lah, tak ada function dia sebagai seorang suami. Bila dia cerita macam tu, maka Nabi pun bertanya kepada perempuan tadi, aturidu an turji'i ila Rifa'ah, adakah kamu ingin kembali dengan suami kamu Rifa'ah, suami yang pertama tu? Dia dah berkahwin dah ni. Berarti kalau dia ni, dia boleh pasrah, dia boleh minta cerai lah dengan suami dia yang kedua. Nabi kata, la. Nabi tanya dia, adakah kamu nak balik dengan suami kamu Rifa'ah? Dan belum perempuan ni jawab, Nabi kata tak boleh. Sebab dia berkahwin dengan Abdul Rahman ni, belum lagi mereka ni berhubungan suami isteri. Tak boleh, Nabi kata, hatta tazuki usailata, sehingga kamu merasai nikmat hidup sebagai hubungan suami isteri. Maka daripada hadis ini menerangkan apa yang disebut dalam ayat yang tadi. Tidak cukup dengan sekadar berkahwin dengan suami yang lain, tak boleh balik lagi, melainkan kahwin dengan suami yang baru tadi dan berlaku sebagaimana perkahwinan yang biasa. Itu baru, kalau berlaku yang tu, maka baru boleh nak kembali dengan suami yang lain. Okey, haji ni setakat tu clear haji ni Okey, dalam kes yang saya bagi contoh sebelum ni, saya tak tahu sama ada perkahwinan mereka yang kedua ini adakah dirancang ataupun memang betul mereka berkahwin dan memang dia tak ada jodoh dan dia bercerai dengan suami yang kedua, dia datang balik nikah dengan suami yang baru dan bercerai pula dengan suami yang ni. Wallahu a'lam. Hanya mereka sahaja yang tahu. Tapi kita andailah katakanlah pernikahan yang kedua tadi dengan suami yang kedua tadi adanya perjanjian. Adanya perjanjian, kamu kahwin dengan dia seminggu dan kamu lepaskan dia. Sama ada suami yang pertama dengan suami yang kedua tadi ada perjanjian dan ada diberikan satu sagu hati sebagai orang kata nak menghalalkan supaya dia orang ni boleh balik, maka itu dipanggil sebagai muhallil ataupun itu dipanggil sebagai cina buta. Dan pernikahan dia dengan suami yang kedua tadi sah tak sah? Kalau ada perjanjian tersebut, pernikahan dia tadi sah. Kecuali dia sebut dalam akad tadi ada satu tempoh yang dia akan ceraikan isteri. Kalau dia tak sebut, maka pernikahan dia tadi dari segi memenuhi rukun-rukun syarak, memenuhi rukun-rukun nikah, memenuhi syarat-syarat sah nikah, isteri yang dicerai talak 3 tadi pun dia dah habis iddah, maka pernikahan dia tadi sah. Tapi perbuatan dia tadi haram. Itu yang dikatakan la'anallahu al-muhallil wal muhallala. Dilaknat oleh Allah suami yang pertama, orang yang suami yang kedua dan bekas suami yang muhallalah tadi adalah suami yang pertama yang buat perjanjian. Kalau ada perjanjian tapi di luar daripada akad tadi. Faham je? Nikah dia sah. Sah. Tapi kalau dia bercerai pula dengan suami dia yang kedua tadi, tidak berlaku hubungan tadi, dia nikah balik dengan suami yang pertama, tak sah. Sebab syarat dia tadi, bila dia kahwin dengan suami yang kedua tadi, sebab suami yang kedua nikah dia sah, berarti kalau dia jima, tak ada masalah, tak berdosa dia, sebab itu adalah isteri dia, sebab pernikahan dia adalah sah. Dia sah. Tapi kalau dia dah bercerai dengan suami yang kedua ni, tidak berlakunya. Biasanya ada perjanjian, kamu kahwin dengan dia, satu, jangan buat apa-apa. Yang kedua, ada satu tempoh. Yang ketiga, ada satu bayaran yang dijanjikan.
Jadi kalau itu berlaku, dia berkahwin seminggu ataupun sebulan, tapi dalam tempoh seminggu dan sebulan tidak berlakunya apa, kamu tidur sana, aku tidur sini, ataupun kamu tidur mamak kamu, aku tidur sini. Dia tak bersama. Lepas tu suami yang kedua ceraikan isteri tadi, dan dia datang balik kahwin dengan suami yang tahbis iddah dia. Dia datang kahwin dengan suami yang pertama yang cerai dia talak 3 tadi, tidak sah. Tidak sah. Sebab hadis ini menceritakan tentang tidak boleh. Faham Jadi dalam kes tu wallahu alam, hanya mereka sahaja yang tahu. Mudah-mudahan mereka bukan mempermainkan hukum Allah. Kalau bersama, kalau dia bersama, lepas tu dia bercerai, dan selepas dia habis iddah, dia kahwin balik dengan suami pertama, boleh tak boleh? Boleh. Tapi perbuatan dia kahwin dengan suami yang pertama juga dianggap sebagai muhallil. Sebab dia ada perjanjian tadi, maka perbuatan dia, nikah dia sah, tapi perbuatan dia tadi la'anallah, maka dilaknat oleh Allah. Bila laknat oleh Allah tadi, perceraian yang berlaku tadi mungkin sebahagian daripada bala daripada Allah. Kenapa bercerai pula? Itu persoalan dia kan. Kenapa bercerai? Lepas dia berkahwin balik dengan suami dia yang cerai talak 3 ni, bercerai pula. Kenapa? Kalau katakan perkahwinan dia tadi memang dirancang, maka ini akibatnya salah satu daripada tanda bala Allah. Laknat. Siapa yang sanggup menerima laknat daripada Allah? Siapa yang tangguh? Tak sanggup tuan-tuan. Laknat Allah. Nabi kata dilaknat oleh Allah. Di akhirat nanti sudah pastilah, di dunia ni pun Allah akan payahkan, sempitkan hidup. Allah akan sempitkan hidupnya dengan segala macam kesulitan bila diturunkan kemurkaan Allah. Ini yang kita takut. Tentang yang dikasihkan, jangan sekali-kali kita mempermainkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kata tak boleh. Tapi ada orang Baik tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Jadi saya nak merumuskan, kalau tuan-tuan nak mudah, kalau ada perjanjian antara suami kedua dengan suami, ataupun antara isteri dengan suami yang kedua tadi, awak nikah dengan saya, lepas tu awak ceraikan saya, dengan tujuan dia supaya dia boleh balik dengan suami yang cerai talak 3 tadi, maka itulah yang dikatakan cina buta. Dah ada perjanjian, dah berkahwin tadi, dah memang niat dah. Suami yang kedua tadi memang dia berkahwin dan memang dia niat dia nak cerai. Tujuan dia cerai tadi adalah untuk supaya mereka ni boleh balik. Itu yang nama dia cina. Kalau dia berkahwin tak ada niat nak cerai, tiba-tiba dia bercerai, itu memang tak ada jodoh. Hatta yang ni tak rancang pun, tiba-tiba aku kesian lah tengok ni dah bercerai talak 3 nak rujuk tak boleh, biar aku kahwin lah dengan dia, nanti lepas aku kahwin dengan dia aku cerai dia biar dia boleh balik. Itu pun tak boleh. Itu pun tak ada perjanjian, tapi niat dia lah, sebab dia tidak mencapai matlamat perkahwinan. Matlamat perkahwinan adalah untuk kalau boleh sampai ke akhir hayat lah, bukan sampai anak cucu. Sampai anak cucu, boleh cucu bercerai pun ada juga, na'udzubillah min zalik lah. Kerana orang kata sampai jannah, sampai syurga, berkahwin nanti jumpa lagi di syurga. Tapi saya tak nak lah ustaz, isteri yang di dunia ni saya nak bidadari di syurga. Payah juga kan, kecil hati isteri kan. Isteri bidadari itu hak Allah dah bagi kan. Baik tuan-tuan yang dikasih, faham adanya perjanjian syarat tadi, maka itu yang dikatakan muhallil tadi. Kalau tak ada maka tak berdosa lah. Kalau ada itulah yang berdosa. Ada itulah yang berdosa. Jadi ustaz, bagaimana pun apa beza kalau ada syarat ni? Setahu saya syarat ni macam nikah mut'ah. Nikah mut'ah ni pun syarat juga, dia ada satu tempoh. Adakah ini ada disebut sebagai macam nikah mut'ah? Tak sama, nikah mut'ah lain. Nikah mut'ah dengan nikah yang disebut sebagai cina muta ni lain. Cina muta ni dia ada perjanjian dengan tujuan dia cerai tadi, dia nak suruh supaya
Sebab dia cerai tadi supaya boleh balik dengan suami yang mencerai talak 3. Nikah muta'ah ni tak ada kaitan pun nak suruh balik dengan suami. Dia hanya berkahwin untuk satu tempoh sahaja. Ini panjang ni kalau nak cerita muta'ah ni, tapi seronok lah. Kalau dapat amalkan, best lah. Best dari segi teori ya. Sebab itu yang ada orang kita yang masuk Syiah. Syiah ni kalau nikah muta'ah ni dia boleh renew balik. Katakan dia nikah ni untuk tempoh 6 bulan. Dia sampai 6 bulan, dia tak perlu bercerai, dia tak perlu lafaz. Habis saja 6 bulan dia akan automatik. Lepas tu dia boleh renew balik dan dia boleh angkat balik. Dan dia tidak perlukan wali, dia tidak perlukan saksi. Dia hanya 2 orang ni pun boleh dah. Yang melafazkan ijab kabul ni adalah suami. Lepas tu yang menerima kabulnya adalah isteri. Beza dengan nikah kita yang mengakad nikah ini adalah wali. Kalau wali tak boleh nak akad, wali akan wakilkan kepada juru nikah. Juru nikah akan sebut, aku nikahkan kau dengan si fulan bin si fulan yang telah berwakil walinya kepada aku dengan mas kahwin sekian-sekian. Maka lelaki akan terima, saya terima nikah si fulan bin si fulan dengan mas kahwinnya sebanyak sekian-sekian tunai. Muta'ah ni lelaki dia kata, aku nikah di kau nama pun ni untuk tempoh 6 bulan dengan mas kahwin sekian-sekian tunai. Perempuan pun jawab, saya terima nikah. Kan beza. Sebab tu dia boleh akad nikah mereka berdua je dalam bilik. Cukuplah. Wali tak perlu ada. Ini nikah muta'ah. Jadi kalau dah habis 6 bulan tadi, seronoklah pula kita sambung lagi 6 bulan. Dia boleh akad nikah balik. Lepas tu seronoklah kita sambung lagi 2 tahun pula. Rugilah 6 bulan ni asyik-asyik nak renew balik kan. Dia buat 2 tahun. Ada 6 bulan lepas tu 2 tahun. Cukup 2 tahun kalau kira 3 kali dah. Kita renew lagi lah setahun lagi ataupun kita sambung lagi lah 3 bulan lagi. Dia boleh sambung sampai ikut dia nak. Kita dah berlakunya cerai sampai 3 tak boleh dah. Dia boleh. Itu apa nama ni? Nikah muta'ah lah. Dia ada dalam akad dia tadi, dia dah sebut dah berapa tempoh yang dia akan hidup sebagai suami. Dari segi mas kahwin ada, mahal tu ada disebut dalam mazhab kita, dalam nikah kita pun ada sebut dengan mahal sekian-sekian. Dalam ni pun ada. Sebab itu adalah syarat dia mesti sebut dalam nikah. Dia tak samalah. Jangan kata walaupun ada syarat tadi, nikah Cina buta dengan nikah muta'ah tadi sama tak sama. Dari segi lafaz dia pun berbeza, dari segi cara dia pun. Dan ada lagi lah dia punya dalam Syiah ni dia tak perlu lafaz cerai, dia habis gitu je. Kalau kita lagi tak lafaz cerai tak betul. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita lihat dari segi syarat tadi dalam kitab Bahrul Mazi ini, yang kita balik kepada persoalan untuk nak mengesahkan kalau dia katakan tak adalah perjanjian tadi, perkahwinan kali kedua tadi dan keadaan nak berlakunya dukhul tadi ataupun jima' tadi, adakah syarat dia berapa kali? Kalau nak menyusukan baby ni kan, kalau nak kira anak susuan mesti 3 kali kenyang kan. Dalam kaedah ni nak menghalalkan dia ni, kalau dia nak kahwin balik ni, nak bercerai ni, katakan berapa kali? Dalam kaedah fiqh dia tak sebut berapa kali. Dan tidak semestinya berlakunya hubungan jima' tadi sehingga berlakunya keluar air mani tadi, tak berlaku. Cukup masuk saja pun dah dianggap sebagai berlakunya dukhul. Cukup tu je. Tapi kadang dah ni kan takkan tu saja gaji kan, habis sampai sudahlah. Tapi dia menceritakan dalam fiqh tadi cukup sekali pun. Jadi sekadar dipanggil hasyafah, terlepas kepala. Boleh je? Tak sebut payah hasyafah, aku tak faham. Lepas tu saja dah masuk ajalim. Tak perlu habislah kalau cukup hasyafah saja. Cukup.
Ini nak menyatakan fiqh tadi kalau berlaku itu dah selesai. Dukhul tadi sekali saja pun dah cukup. Tapi kalau tak berlaku, maka walaupun disebut hatta tunkiha zaujan ghaira, sehingga dia berkahwin dengan suami lain, tak sampai, bukan cukup setakat itu saja, mesti berlakunya baru dia boleh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah perkongsian saya yang saya nak kongsi pada malam ini berkaitan dengan isu yang sebelum inilah, berkaitan dengan perceraian, pernikahan yang kedua tadi. Baik. Kalau berlakulah kes yang sama tadi, dia berkahwin dengan suami yang pertama tadi dan tidak berlakunya dukhul dengan suami yang kedua tadi, maka pernikahan dia dengan suami yang pertama tadi adalah tidak sah. Dan bagaimana dengan perkahwinan dia ni? Kalau sekarang ni dia dah bercerai, katakan dia tidak bercerai, kita tahu berlakunya pernikahan tidak sah tadi, maka dia panggil pernikahan yang dia panggil pernikahan yang batil ataupun pernikahan yang fasik. Pernikahan yang fasik ini ialah pernikahan yang rosak dari segi syarat-syarat sah. Pernikahan yang batil ini pernikahan yang rosak dari segi syarat-syarat rukun-rukun. Dalam pernikahan ni mungkin rukun dia ada, tapi syarat tu tadi tak terpenuhi. Jadi bagaimana cara kita nak selesaikan kes ini? Maka kes ini dia kena farak. Farak ini sama ada dia boleh berlaku mahkamah yang kena keluarkan surat untuk pisahkan pasangan ini. Dia boleh terjadi dengan 3 keadaan. Pertama, pasangan itu sendiri bila dia sedar, kita nikah tak sah lah. Bila dia sedar, dia kena farakkan pernikahan mereka. Tak perlu dia lapas cerai. Tak perlu, sebab cerai tadi hanya suami yang sah saja. Sebab nikah ni tak sah, tak perlu lapas cerai. Dia kena farak. Dan farak dia tadi dipisahkan mereka ini, dia tak boleh kahwin. Bukan boleh akad nikah semula. Dia kena kahwin dengan lelaki yang lain dan mesti penuh sebagaimana yang disebutkan tadi. Berlakunya dukhul tadi. Kalau dalam kes inilah, kalau dalam kes, dia kena farak. Kita azan dulu. Boleh? Kita azan dulu.
La haula wala quwwata illa billah. حي على La حي على الفلاح la haula wala quwwata illa حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu akbar Allah. لا إله إلا الله La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi al-anta salatu wa fadil wa-syaraf Okey. Sambung sikit lagi tuan-tuan, lepas tengah kita sembahyang. Baik. Jadi kena farak ini dengan keadaan pemohon itu sendiri, pasangan itu sendiri, sama ada suami ataupun isteri, dia kena failkan ke mahkamah dan dia kena maklum kepada pejabat agama. Nak mudah, pasangan itu tadi pergi ke pejabat agama, cerita, dan pejabat agama akan farakkan kes mereka ni, buat satu surat kat mahkamah dan hakim akan farakkan. Dan akan mereka ni tak boleh hidup sebagai suami isteri dan tak boleh kahwin lah. Satu kaedah. Yang kedua, sama ada pasangan ni dia tak nak wali dia. Wali dia boleh memfarakkan pernikahan pasangannya, anak dia tadilah. Wali. Kaedahnya pergi pejabat agama, laporkan pejabat agama akan buat fail farak tadi. Dan yang ketiga, pejabat agama sendiri. Bila pejabat agama tahu ada satu pernikahan tadi yang tak sah kerana tidak memenuhi rukun nikah dan tidak memenuhi syarat sah nikah, maka pejabat agama boleh, tanpa adanya permohonan daripada wali, tanpa ada permohonan daripada pasangan, pejabat agama boleh farakkan kepada mahkamah untuk pisahkan pasangan. Bila dah ada surat daripada mahkamah, maka pejabat agama ada hak nak batalkan sijil nikah dia, ada hak setelah adanya surat daripada mahkamah. Ada satu kes yang berlaku pada bulan 11 yang baru. Satu kes berlaku di mahkamah. Pejabat agama farakkan perkahwinan satu pasangan yang dia berlakunya kesalahan dari segi wali dalam pernikahan. Kesalahan dari segi wali yang yang tidak sepatutnya jadi wali. Tak silap saya, kes ini adalah dia menggunakan wali sebapa, sedangkan dia ada wali seibu sebapa. Jadi bila bernikah wali yang adik-beradik lain, ayah lain, mak lain, ayah sama tapi mak lain yang menjadi wali, maka pernikahan tadi difarakkan. Puncanya begini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kesilapan berlaku ialah kerana syarat kita wali kena hadir ketika proses menandatangan borang. Wali kena hadir dan juru nikah ataupun dipanggil penolong pendaftar ni dia kena sahkan wali tadi. Awak ni adalah wali. Okey, awak ni abang kerana ayah dah meninggal. Dalam lampiran pun dia ada sijil mati ayah. Jadi kena tanya wali tadi. Jadi disebabkan dalam tempoh 2 tahun, hampir 2 tahun ini PKP, jadi nak rentas negeri tak boleh dan sebagainya, alasan wali tak boleh datang. Bila wali tak boleh datang, menggunakan tolonglah ustaz, tolonglah
Wali dah tak boleh nak datang, Sabah tak boleh nak datang, jadi boleh tak melalui telefon. Maka percakapan antara juru nikah masa dalam proses borang tadi hanya melalui telefon. Itu saja. Kerana percaya tadi dan dalam telefon tadi tidak teliti. Bila ni kata abang, abang lah. Bila kata adik ni kata nak kahwin, saya nak kahwin, abang saya jadi wali. Jadi juru nikah tadi yang ambil call tadi, dan dalam tu juga dia mengesahkan, dia mewakilkan. Sebab dia tak nak datang, masa akad nikah nanti pun dia tak datang. Jadi dia buat wakalah, mewakilkan kepada juru nikah untuk nikahkan adik dia. Bila berlaku begitu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila tahu adanya wali yang lebih layak. Sebab dia tidak boleh berpindah. Susunan tertib wali tadi tak boleh berpindah. Walaupun memang dia layak, kecuali abang dia tak ada. Abang yang sebapak, ini yang seibu sebapak. Jadi itu dah. Maka mahkamah memfarakkan. Tapi kalau berlaku macam tu, difarakkan dulu mereka ini, tapi mereka ini boleh nikah semula. Nikah semula dengan menggunakan wali yang betul lah. Tapi dalam kes ini tadi, kalau tak berlaku dukhul tadi, difarakkan, dia tak boleh balik. Dia kena cari suami yang baru. Nak ambil suami yang kedua tadi, nak suruh nikah balik, mungkin dia tak nak lah. Kena cari suami yang lain lah. Mungkin Ustaz Alim lah. Mungkin lah gurau Ustaz Alim. Tapi pernah terjadi tentang yang dirahmati Allah. Ini cerita yang berlaku 2-3 tahun yang lalu lah. Berlaku bukan di Putrajaya, sahabat saya yang di KL, kita pernah didatangi oleh seorang. Dia tanya tentang pandangan, berdosa tak dia dan apa yang perlu dia buat. Ceritanya satu pasangan ini dia bercerai talak 3. Lepas tu dia nak balik tak boleh. Jadi dia suruh minta tolong kawan dia. Tolong kahwin dengan, daripada orang lain dapat, bagi kawan. Tu kahwin ni, cari kawan. Ni kawan memang baik punya lah ni. Kamu kahwin dengan ni, tapi ikutmu lah, nak setahun ke, nak 2 tahun ke, nak jadi suami isteri. Tapi kalau ni satu masa nanti kamu lepas lah dia. Tapi dia tak adalah dia halang kamu nak bersama tak nak bersama, terpulanglah bila dah jadi isteri. Aku sedia ambil bekahmu. Gitulah istilahnya. Rela ambil, sebab itu adalah hukuman yang dia terpaksa terima lah. Sebab dia dah cerai talak 3. Jadi kalau kata setahun kahwin, lepas tu kamu lepas dia, aku sanggup ambil janji bekahmu, bukan bekah orang lain. Gitulah. Jadi kawan ni pun kahwin lah. Bila berkahwin tadi, tak ada niat nak, dia kata tak ada niat nak cina buta apa. Dia kata dia tak ada bayar apa-apa, dia kata. Jadi saya berkahwin, lepas tu saya nak bersama tak boleh. Sebab yang tu dia kata boleh, tak ada masalah. Sebab saya ternampak wajah kawan saya ni. Nak bersama dengan isteri tak boleh, dia kata. Sebab tak sampai hati. Tak sampai hati dengan kawan. Akhirnya saya ceraikan isteri saya tadi tanpa saya bersama. Dan selepas kami bercerai, sehabis iddah tadi, isteri yang dicerai tadi balik nikah dengan suami dia. Sama ada yang kita bincang ni. Jadi dia tanya, itulah saya nak tanya Ustaz, macam mana nak berdosakah saya dan macam mana nak selesai kini? Jadi Ustaz saja kata, memanglah nak kata cina buta, kamu tak berjanji dah, tak ada baik. Tapi dah masa nak nikah tadi, dia bagi kat kamu, tak ada baik. Tapi kalau kamu cerai dia tadi dengan niat nak suruh dia balik dengan suami tadi, dia akan jadi muhallil tadi. Itu agak-agak taubatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pasangan ini dia balik nikah semula ni tak sah. Tak sah. Dia balik dengan kawan kamu tadi, balik dengan isteri dia tadi, dengan bekas isteri kamu tadi, tidak sah. Sebab kamu tak bersama. Maka dia kena farak. Sama ada kamu datang ini minta pejabat agama tolong farakkan, ataupun kamu sendiri nak minta dia yang datang supaya difarakkan. Dia yang datang batalkan video nikah. Pernah berlaku beberapa tahun. Sebab dia kata alasan dia tariknya ialah tak sampai hati. Tak sampai hati, terbayang wajah. Ini kawan yang memang kamcing lah kan.
Kita tahu ada kawan makan kawan ni pun banyak kan. Isteri kawan pun dia di belasahnya pun banyak juga. Kes-kes. Kalau pergi rekod perceraian di pejabat agama ni pun banyak. Jiran pun dengan jiran banyak berlaku curang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ingat itulah yang saya nak sampaikan pada malam ini. Okey, saya buka soalan. Yang tadi yang katakan wali yang sebab tadi. Okey. Kalau katakan dia ada suriat. Okey, sebelum ni saya dah cerita kalau pernikahan yang dianggap nikah syubhat. Kalau nikah batil ataupun nikah fasik tadi tidak disengajakan, maka dia jadi nikah syubhat. Nikah syubhat kalau berlaku persetubuhan dalam nikah tadi, maka dia jadi wati syubhat. Jadi anak yang lahir daripada perkahwinan yang syubhat tadi boleh dinasabkan. Cuma prosesnya kena buat pengesahan dengan mahkamah lah. Proses semuanya mahkamah yang akan tentukan. Kalau dah lahir anak tadi, dia kena pergi buat di mahkamah tinggi. Saya sebut dipanggil dalam seksyen pengesahan tarafan anak. Dalam seksyen itulah boleh. Tapi kena jelas dalam mahkamah tadi. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu kerana dia anggap asal abang dia saja. Dia tak tahu bahawasanya abang yang sebapak tadi, seibu tadi adalah lebih utama. Yang sebapak saja tadi boleh, tapi setelah abang ni tak ada ataupun abang ini gugur dia punya syarat-syarat dia nak jadi wali, baru dia boleh berpindah. Susunan tertib tadi dia tidak boleh berpindah. Dia boleh berpindah ni ada sebab. Saya bagi contoh. Ayah meninggal, dia akan pergi ke datuk. Berarti ayah kepada arwah ayah. Dia tak pergi ke adik-beradik lagi. Atuk tak ada, baru dia pergi ke adik-beradik. Katakan datuk ada, ayah meninggal, datuk ada. Datuk pula dia hilang akal, dia nyanyuk. Baru dia boleh berpindah kepada adik-beradik. Dia berpindah kepada adik-beradik. Kerana datuk tadi nyanyuk yang dikategorikan hilang akal. Sebab salah satu boleh berpindah wali ialah hilang akal. Kata datuk pula, datuk nyanyuk pergi kepada adik-beradik. Adik-beradik pula belum balik. Katakan dia 5 orang adik-beradik. Yang lelakinya adalah yang paling bongsu sekali, baru umur 10 tahun ataupun baru umur 12 tahun. Kakak umur 23, 25 nak kahwin. 12 tahun ni kan budak lelaki rasa belum balik lagi. Anak saya pun mandi telanjang lagi. 11 tahun. Saya fikir belum balik lagi. Tak ada rasa malu, dia biasa gitu kan. Baik. Kalau dia macam tu belum balik, maka dia pindah pergi kepada bapa saudara. Bapa saudara tadi ialah adik-beradik arwah ayah. Walaupun datuk ada, adik-beradik ada, tapi datuk tadi nyanyuk, adik-beradik ni pula belum balik, maka dia baru boleh pergi. Jangan bila ayah meninggal, terus bapa saudara jadi wali. Dia langkau dua ni. Tak boleh. Dia ikut mesti melalui susunan tertib. Sebab itu syarat prosedur mesti wali adik. Syarat sebab nak mengesahkannya, awak ni wali. Bila ayah tak ada tadi kena teliti. Ini tuan-tuan. Okey, faham Ada lagi soalan? Sebelum kita sembahyang, saya janji lepas setengah tadi, 10 minit je. Okey. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada bulan harapan. InsyaAllah kalau ada isu yang baru kita akan bincang. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ini sebagai pengulangan sekira tuan-tuan dah belajar dulu berkaitan dengan isu ini. Mungkin kita lupa, tapi kadang-kadang dalam belajar pun ada orang yang sengaja langgar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Lebih-lebih lagi kita nak mengelak daripada murka Allah. La'anallah. Kalau muhallil ni Allah laknat. Ini saya ingat setakat itu saja. Wallahu alam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.